أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا عدوان إلا على الظالمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت ربي سهلا. أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan kurniaan nikmat dan inayah dan serta hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini dan pada saat ini kita masih lagi dapat mengecapi akan pemberian nikmat Allah, yang mana segala nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa taala ini adalah merupakan pemberian yang tidak dapat dihitung atau terhitung. Seperti mana yang Allah menyebutkan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sesungguhnya wahai manusia, seandainya engkau mengira dan membilang akan segala nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepada kamu, nescaya kamu tidak akan dapat menghitung akan segala bilangan nikmat itu. Nak menunjukkan tuan-tuan, kalaulah kita belajar di dalam perkiraan ataupun angka bilangan, pasti akan ada bilangan-bilangan yang disebutkan dengan bilion, trilion dan sebagainya. Di sini nak menggambarkan bahawa adapun nikmat Allah itu kadar banyaknya adalah jauh lebih banyak daripada angka yang kita tahu. Bagi menunjukkan hadirin dikasihi yang dirahmati Allah, ada di antara nikmat yang kita tahu, ada di antara kurniaan nikmat yang Allah beri yang kita tidak tahu. Yang kita tahu barangkali seperti mana yang kita sedang kecapi dan kita sedang nikmati daripada kehidupan dan tubuh badan kita, dan apa yang kita dapat kecapi yang berada di sekeliling kita dalam Allah mempermudahkan peraturan bumi dan langit ini bagi mempermudahkan perjalanan kehidupan manusia. Sebab itu Allah Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam ayat Quran, wa huwal ladzi sakhkhara lakum ma fil ardh wal fulka tajri fil bahri bi amri wa yumsikus samaa'a an taqa'a 'alal ardi illa bi idhnihi ila akhiril ayat. Sebagai contoh, dialah Allah Subhanahu wa taala yang mempermudahkan bagi manusia apa yang ada di dalam bumi. Ada yang dalam bumi yang kita tak tahu tuan-tuan, dia baik untuk kita, kita tidak tahu, ya. Kemudian wal fulka tajri fil bahr, dan kita dapat berlayar di perairan, di permukaan laut dalam keadaan kita tidak ditenggelamkan untuk bagi tujuan mencari rezeki. Wa yumsikus sama, dan ditahannya langit itu agar kita dapat terbang ke sana kemari, ataupun ditahannya daripada langit itu tidak digugurkan apa yang ada di langit agar tertimpa ke atas penduduk di bumi. Kalau kita fikir dalam keadaan langit yang tidak ada tiang, tuan-tuan, barangkali apa sahaja boleh gugur dan jatuh menimpa kepada penduduk bumi. Tetapi inilah di antara bilangan-bilangan nikmat Allah yang tidak terhitung yang hadirin dikasihi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun sebesar-besar nikmat yang disebutkan oleh Syekh Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala, iaitu nikmat Allah beri kita pada saat ini dapat istiqamah di dalam kita menjaga solat kita, di dalam kita dapat menghadirkan diri kita ke dalam majlis ilmu. Maka inilah afdalul ni'mah, iaitu nikmat yang paling hebat, nikmat yang paling besar yang Allah kurniakan kepada kita. Kalau kita
bila hilang nikmat ni, nikmat yang kita kecapi selain daripada itu tidak ada nilai, tidak ada pandangan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi hadirin dikasihi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi lepas subuh saya nampak al-Fadhil kita barangkali AJK kita tu bagi penerangan. Saya ingat dia nak bagi kuliah subuh. Saya rasa hari ini saya silap tarikh mengali, tapi syukurlah pasal terangkan tentang perancangan aktiviti masjid. Baik, jadi saya rasa tuan-tuan kalau Ustaz datang boleh ganti ada harapan cerah, insyaAllah. Baik, jadi hadirin dikasihi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam pengajian kita dalam bab kitab Bahrul Mazi, dalam kuliah yang terdahulu kita membincangkan dalam bab yang ke-17, bab ma jaa fi tarki zinatid dunya, iaitu bab pada perkara yang untuk membantu kita meninggalkan mengambil perhiasan daripada dunia. Dan kita telah menerangkan sebahagian daripada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi di sini. Cuma kita nak sambung dalam bahagian yang kedua, bahagian yang pertama kalau tak salah saya dah terangkan, dan kita pergi kepada bahagian yang kedua yang disebutkan di dalam hadis ini. Apakah yang diertikan dengan kita ada perasaan malu kepada Allah dalam keadaan perasaan malu yang sebenar, yang hakiki. Yang pertama kita dah sebut orang yang menjaga antahfadha ar-ra'sa wa ma wa'a, orang yang menjaga apa yang ada di wajahnya, anggota yang terdapat di wajahnya, dan apa yang ia simpan di dalam wajah itu, atau apa yang ia pergunakan pada anggota yang terdapat pada wajahnya. Kemudian wal batna wa ma hawa, dan perut kita tempat sumber dimasukkan makanan, kita memelihara perut ini daripada dimasukkan dengan sesuatu unsur-unsur yang Allah haramkan ataupun yang terdapat syubhat di sana. Kerana para ulama menyatakan, hadirin sekalian, di perut itu disebut dalam hadis Nabi SAW dengan maksudnya daripada perut itulah berhimpunnya segala macam penyakit. Dan para ulama tasawuf dia melihat makna hadis ini kepada dua makna. Kalau para doktor dia kata perut ini punca datangnya segala penyakit, kencing manisnya, darah tingginya, segala macam penyakit yang lain, diabetesnya, lebih kurang kencing manisnya, tahunya, punca datang daripada makanan yang kita masukkan ke dalam perut. Tetapi daripada pandangan ulama sufi, mereka memandang daripada perutlah punca datangnya pelbagai penyakit rohani. Kerana ianya dialirkan daripada makanan, sekiranya makanan itu datang daripada sumber yang syubhat, maka makanan yang dicernakan itu akan menyebabkan hati kita ini agak samar dan keliru untuk mencari jalan hidayah Allah, kerana makanan yang dimasukkan itu adalah makanan yang syubhat. Allahu Akbar. Sebab itu kita tengok dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj, ketika mana Nabi dalam perjalanan Isra, Nabi kata kepada Jibril, wahai Jibril, I'm thirsty. Tuan-tuan faham? Bukan Nabi speaking London. Nabi kata, aku dahaga wahai Jibril. Jibril pun bawa datang, iaitu segelas air susu dan segelas air arak. Dan Nabi memilih sallallahu alaihi wasallam memilih air gelas daripada susu itu dan Nabi minum. Bagi melambangkan sifat fitrah, sifat semula jadi, sifat ciptaan Allah yang ada pada minuman tersebut, bukan hasil daripada campuran ataupun sesuatu yang memudaratkan Nabi minum. Dalam keadaan itu pun Jibril AS menyatakan, wahai Muhammad, seandainya arak itu yang menjadi pilihanmu, nescaya umatmu akan berada di dalam keadaan mabuk terhadap dunia. Dia bukan gila dunia dah, tuan-tuan, dia teruk pada gila lagi. Dia mabuk terhadap dunia sampai kepada tahap yang mana lebih teruk daripada keadaan orang yang gila terhadap dunia. Tetapi kalau kita lihat, hadirin sekalian, ada ulama yang menguraikan daripada peristiwa ini pengajaran. Dalam keadaan Nabi minum daripada air yang bersih, yang suci, iaitu susu itu pun, ada di antara zuriat-zuriat ataupun umat-umat Nabi SAW yang tidak terselamat daripada orang termasuk dalam
kumpulan orang yang mabuk terhadap dunia. Ya. Ini disebutkan bahawa nak menunjukkan sumber yang kita masukkan kadang-kadang dia boleh memberi implikasi kepada amalan rohani kita sendiri, dan barangkali dia juga boleh beri implikasi kepada zuriat-zuriat kita. Allahu Akbar, ya. Sebab itu pernah ditanyakan kepada Nabi Allah Sulaiman AS, bila ada orang datang jumpa dia kata, wahai Nabi Allah, aku ada 10 orang anak. Orang zaman dulu memang ramai anak, tuan-tuan. Dia kata, anakku pada 5 yang pertama, alhamdulillah semua soleh-soleh belaka, soleh-solehah. Ya, semuanya masuk program-program yang baik, Imam Muda, pencetus rumah, contohlah, tuan-tuan. Adapun 5 yang bongsu ni, wahai Nabi Allah, semua cerai-cerai belaka, tak makan samat. Ya, aku pun tak tahu, padahal didikan yang aku berikan pada 5 yang pertama dengan 5 kedua tak ada beza. Di sekolah yang sama aku hantar dan aku berikan penekanan terhadap agama yang sama, tetapi lepas habis daripada di bawah penjagaan dia masuk akademi fantasi. Betul-betul kita bagi contoh zaman sekarang ni. Dia masuk pula apa ni, jadi modeling gitu tuan ya. Lepas pening kawan tu, ya, orang kenal ini ayah dia ni orang alim ni. Masuk modeling. Allah, dia rasa malu. Maka tanya kepada Nabi Allah Sulaiman. Nabi Allah Sulaiman kata, kalaulah seandainya begitu, cuba engkau lihat apakah yang kau telah memberikan makan dan minum padanya pada saat 5 anakmu yang terakhir. Ya, maka dia pun memerhatikan bahawa barangkali ada usul-usul syubhat yang telah pun ia berikan suapan kepada anak dan isterinya, hingga menyebabkan perubahan yang boleh berlaku. Walaupun pendidikan yang sama, tetapi perubahan dari sudut rohani itu boleh berlaku. Ya, jadi inilah yang disebutkan betapa pentingnya dalam Islam. Dan dalam ayat Quran sendiri Allah menyebut, ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Wahai sekalian Rasul, aku perintahkan kepada kamu, makanlah daripada benda yang bersih, dan barulah kau boleh berbuat amalan salih. Kerana amalan salih itu tertakluk ia boleh buat atau tidak buat pada makanan yang kau makan. Pernah diceritakan anak murid kepada Imam Ghazali, ya, minta maaf tuan-tuan, disebut dalam riwayat hadis, Nabi SAW pernah didatangi oleh seorang sahabat. Ya, dia kata, ya Rasulullah, aku minta maaf kerana pagi tadi aku tak dapat qiyam bersamamu ya Rasulullah. Nabi buat qiyam tuan-tuan. Nabi buat qiyam bukan seminggu sekali, bukan sebulan sekali, tiap-tiap hari Nabi buat qiyam. Mana-mana sahabat nak join boleh join. Jadi ada seorang sahabat kata, mengaku ya Rasulullah, aku tak sempat qiyam pagi tadi, aku tak jaga. Kalau kita tuan-tuan, sebab Nabi dia akan ambil report attendance bagi setiap jemaah. Kita, ya Rasulullah, subuh hari ni kata subuh kali tadi, kan? Beza sahabat dulu tak dapat hadir qiyamul lail. Kita bakal kalau Nabi ambil attendance jenuh kita tiap-tiap subuh, ya, ada merah aja. Yang putih, yang hitam pun okeylah, tanda hadir. Yang merah tu tanda tak hadir, dia bimbang, ya. Maka Nabi tanya kepada dia, apa yang kau makan semalam? Terkejut dia, apa kena mengena aku bangun qiyam dengan apa yang aku makan semalam? Tidak, cuba ceritakan kepada aku apa yang kau makan semalam. Dia pun cerita tuan-tuan, saya pergi ke pasar Madinah, beli beberapa buah biji kurma, saya bawa balik, saya makan. Dalam rumah saya, sebelum saya sampai ke rumah saya mendapati ada beberapa biji kurma yang jatuh. Di dalam perjalanan tu aku nampak beberapa biji buah kurma jatuh, dan aku rasakan itu buah kurma aku yang jatuh. Barangkali dia bocor ke dia punya plastik, dia bagi kutip tuan-tuan. Dia kutip buah kurma tu, bawa balik, dia makan, dia balun buah kurma. Makan dengan niat untuk nak bangun qiyam pada esok, tapi tak terjaga. Niat dia nak dapat kekuatan bangun qiyam, tapi tak jaga. Maka Nabi menyatakan, apakah ketika kau melihat kurma yang jatuh, kau yakin bahawa kurma itu milikmu? Dia kata, barangkali ada. Barangkali. Padahal di situ ada syak, barangkali kurma yang jatuh itu adalah milik harta sedekah yang terjatuh daripada tangan-tangan orang-orang yang miskin. Dan engkau telah memakannya, maka itulah antara asbab menjadi penghalang agar engkau dapat bangun qiyam bersama dengan aku pada pagi hari. Allahu Akbar tuan-tuan.
Ya, kalau orang yang salih ini Allah jaga mereka, Allah tunjuk on the spot. Tapi kalau kita berlaku keadaan sebegitulah pada saya dan sebagai contoh tuan-tuan, kita tak boleh faham apa maksud kita tak boleh jaga. Ya. Baik, jadi hadirin dikasihi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dalam bab yang kedua ini iaitu wal tazkuril mauta wal bila wa man arada al akhirata taraka zinatad dunya, iaitu Nabi menyebut adapun antara asbab bagi membantu kamu meninggalkan perhiasan dunia itu adalah dan hendaklah kamu ingat akan mati dan saat bila ini adalah saat hancur luluhnya jasad kamu sewaktu kamu berada di alam barzakh. Kerana tidak ada yang dibawa mati lain melainkan amalan yang baik ataupun amalan yang jahat. Maka jika baik kamu, maka dibalas dengan kebaikan, dan jika jahat kamu akan dibalas dengan kejahatan. Oleh itu banyaklah mengingati kematian dan kubur itu supaya boleh berpaling kamu agar untuk kamu berlaku amalan baik. Dan barang siapa yang berkehendakkan kepada akhirat, hendaklah ia meninggalkan mengambil perhiasan dunia. Saya dah sebutkan dulu tuan-tuan, mengambil dunia tidak salah, kerana dunia adalah satu keperluan. Yang salah kita mengambil perhiasannya. Dunia kita ambil, perhiasannya pun kita ambil juga. Ya, tak ada langsung ditinggal ke orang. Ya, maksudnya kita ambil melebihi daripada keinginan dan keperluan yang kita perlu daripada dunia bagi membuahkan hasil kejayaan dan kekayaan kita di hari akhirat. Ya. Baik. Jadi maksud di sini prasyarat nak meninggalkan perhiasan dunia ataupun menjadi orang yang mendapat cinta terhadap dunia yang melampau yang Nabi sebut di dalam hadis hubbud dunya ra'sul kullu khati'ah. Nabi menyebutkan penyakit cinta terhadap dunia adalah raja kepada asbab datang penyakit yang lain. Penyakit mazmumah yang lain, asbab dia. Ya, kerana daripada cinta terhadap dunia, hasad dengki datang, dendam datang, rasa tak puas hati datang, suuzon datang, tak boleh tengok orang lebih daripada kita, ujubnya, takaburnya, segala asbab yang lain akan datang tuan-tuan. Jadi sebab tu kalau kita tengok orang yang ada sifat mazmumah pada dirinya, maka sedikit sebanyak ada pada dirinya itu adalah kecintaan terhadap dunia. Ya, sebab itu para ulama menjauhkan. Baik, prasyarat pertama adalah tak ingatnya kamu kepada mati dan saat kamu berada di alam kubur. Ya, Sayyidina Uthman ibn Affan tuan-tuan, lepas balik ziarah para sahabat kubur Nabi SAW, balik ke rumah, bini dia masak masakan yang paling sedap, kalilah yang dia minat. Abang kat mana? Kat kubur dia. Ajak abang balik dia, saya masak spesial hari ni. Ya, dia pun balik tengok makanan tu menangis. Kenapa abang tengok makanan nangis? Tak sedap ke? Rasa tak lagi? Ya, takkanlah cerita madu tiga cerita takkan ambil bau dia. Ya, maksud saya semua tak makan. Dia menangis. Dia menyatakan bahawa tadi aku menziarahi kubur para sahabatku dan aku menangis kerana aku terlalu merindui mereka dan aku tidak tahu apa yang sedang mereka kecapi di dalam syurga. Barangkali makanan yang jauh lebih lazat daripada makanan yang berada di hadapan aku, dan aku tidak pasti sama ada aku dapat makanan seperti mereka selepas daripada kematian. Allahu Akbar. Sampai tahap tu pemikiran para sahabat ini, fikir tengok benda dunia, dia teringat akhirat terus. Allahu Akbar. Sebab itu mereka tidak ada perasaan untuk jatuh cinta terhadap dunia, kerana mereka membandingkan di antara dunia yang mereka lihat dengan akhirat yang Allah janjikan bagi mereka. Sebab itu Nabi ajar kepada kita tuan-tuan, kalau kita ada keinginan nampak satu benda nikmat-nikmat dunia, kita terasa teringin nak dapat benda tu macam mana orang dapat. Kita duduk bawah, kita rancing berhenti kat trafilan, datang Lamborghini duduk sebelah kita, vroom vroom, siap press lagi tuan-tuan, kita nak tunjuk-tunjuk. Biasa gitulah perlawanan yang kita suap. Hijau saja, dia pecut tu, dia nak beritahu kita dia laju. Kalau buat kita sport, tekan 60, bukan sport nama ni. Ya, jadi nak tunjukkan agak, kata orang Kelantan agak bukan. Dia pecut lagi laju, nak bagi tahu kereta dia laju. Tak tahu tuan-tuan melanggar ke depan, gelak je kita. Ya,
Jadi nak ceritakan apa di situ tuan, Nabi ajar apa kata, kalau aku dapat fitnah sebegini, ya, maka Nabi ajar para sahabat bacalah doa, Allahumma la isha illa ishul akhirah. Ya Allah, ya Tuhanku, tidak ada kehidupan yang jauh lebih baik daripada apa yang aku sedang lihat daripada kehidupan dunia ini, melainkan kehidupan akhirat. Jadi kita baca doa itu secara tak langsung, dia memotivasikan minda dan fikiran kita supaya kita anggap ini tak ada benda lah, kecil je, ya. Nabi naik buraq lagi laju dalam uji ni, kan? Sekedip mata tuan dalam peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Allahu Akbar. Baik. Jadi ulama menyatakan ingat kepada mati ni ada beberapa tempat dan keperluan untuk kita ingat pada mati. Bukan setiap masa ingat mati, tak boleh, ya. Setiap masa ingat mati, kerja apa pun kita tak boleh buat, tuan. Nak buat kerja kat pejabat, buat siapa kamu ni? Hari ni MC, esok MC, lusa MC. Ingat mati bos, ambil buang kerja je, kan? Itu tak boleh buat alasan begitu, ya. Kenapa tak boleh buat kerja? Ingat mati, tak boleh, ya. Sebab ada waktu-waktu tertentu yang ulama menyatakan. Baik, yang pertama ulama menyatakan ingatkan kamu terhadap mati pada saat kamu sedang melakukan taat kepada Allah, ya. Maksudnya waktu kita nak semayang, contohnya kita nak berpuasa, kita nak buat sesuatu kebaikan, nak buat sedekah, nampak tak bulan nak buat sedekah ni, kita fikir, ya Allah, kalau aku tak buat sedekah pada saat Engkau membuka peluang kepada aku pada hari ini, mungkin barangkali ini adalah kali terakhir yang mampu untuk aku bersedekah. Mungkin kalau aku tak sedekah pada hari ini, aku takkan dapat jamin aku dapat bersedekah pada hari esok. Contoh tu, kita nak semayang. Sebab itu Sayyidina Ali kata apa? Dalam kata-katanya itu, i'mal lid dunya ka'annaka ta'ishu 'abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Beramallah kamu terhadap dunia, ya, kamu kerja. Bila buat kerja dunia, urusan dunia, kita buat seolah-olah kita tak pernah mati. Kita buat slow and steady, bukan tak buat langsung, buat slow and steady. Tapi kalau kamu buat untuk urusan akhirat, kamu buat seakan-akan esok kamu mati, kamu dah tak ada peluang nak buat, ya. Maka saat yang pertama, ingat pada mati waktu kita berbuat taat, supaya ia dapat motivasi kita buat taat itu sungguh-sungguh, bukan main-main, ya. Kita buat secara tekun dan fokus. Yang kedua, apabila kamu ingin mendatangi sesuatu perkara maksiat, bila kita nak buat satu perkara maksiat, ulama syarat arahkan kepada kita, ingat, ya Allah, kalau aku buat maksiat yang kau murka ini, kau matikan aku sebelum aku sempat bertaubat, atau sedang melakukan maksiat ini, maka matiku ini adalah dalam su'ul khatimah. Jadi orang-orang salafus salih yang terdahulu, ulama-ulama yang besar yang terdahulu, cara mereka nak motivasi begini. Waktu nak buat maksiat, nampak ini, ya, kalau aku tak join, dia di setiap tempat tuan-tuan, dia ada persatuan NGO, dia panggil PBS, ya, Persatuan Pengumpat Setamat. Dia ada tuan-tuan, ya. Mungkin section 19 ada lah geng-geng dia, ya. Lepas kuliah tu, lepas semayang tu, okey dah semayang tu, dia duduk kedai mamak, dia panggil geng-geng Persatuan Pengumpat Setamat, kita kumpul. Apa ustaz tu ceramah, tak bagus je lah, contohlah kan. Ataupun kata-katalah benda yang tak baik lah, wala'iyasubillah, ya, nak bagi contoh. Jadi nak sebutkan hadirin sekalian, bila nak mendatangi perbuatan maksiat itu, kita ingatkan, ya Allah, kalau kau matikan aku pada saat itu, maka tidak ada lagi kehidupan yang lebih bermakna bagi aku, ya. Jadi asbab ingat dia kepada mati menjadi penghalangnya ia daripada melakukan perbuatan maksiat tadi. Baik. Yang ketiga kata para ulama, iaitu saat kamu sedang mengecapi kemewahan yang banyak. Kalau kita sedang makan, sedang minum, ya, ataupun yang dimaksudkan mengecapi kemewahan yang begitu banyak, dalam keadaan kita terlalu sibuk dengan dunia, kita ingat, ya Allah, kalau kau matikan aku dalam keadaan sebegini, masih belum cukup bekalan aku untuk akhiratku, maka kita paling kurang kita dapat seimbangkan di antara urusan dunia dengan urusan akhirat kita.
Ya, sebab kadang-kadang waktu kita sedang mengecapi kemewahan yang melampau, kita tak ingat apa tuan-tuan. Sebab kita telah dihinggapi dengan penyakit ghaflah, lalai, ya, penyakit alpo. Ya, jadi kadang-kadang dengan cara mengingati kepada kematian inilah menjadi asbab kepada dapat mengawal perasaan kita daripada terlalu bermewah-mewahan, bahkan mengingatkan kita agar kita akan masuk ke dalam kubur dalam keadaan yang begitu zuhud. Kaya mana pun kita tuan-tuan, kain kafan yang kita pakai semua standard lah. Dia tak ada kain kafan orang kaya daripada sutera tidak Arab, ya. Kain yang kita pakai semua standard lah ke. Cara kita diuruskan jenazah pun standard lah. Tidak ada yang membezakan antara satu dengan yang lain. Inilah kuasa Allah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Daripada Allah lah kita datang, dan kepadanya juga kita akan kembali, dan daripadanya kita akan dibangkitkan semula. Baik. Kemudian para ulama menyatakan ziyaratul qubur, nak ingat pada mati, nak lahirkan perasaan ingat pada mati, ziarah kubur tuan-tuan. Ya, ziarah kubur ini bukan kita ziarah time hari raya je. Masyarakat kita, dia kata lama dah tak balik, setahun sekali pergi ziarah kubur mak ayah ni. Time raya tu dia pergi ziarah. Tak kena time raya. Raya pertama ulama kata tak boleh ziarah tuan-tuan. Tak ada ulama yang kata dibolehkan. Pasal raya pertama adalah hak kita dengan orang hidup. Ada orang tak faham, lepas sembahyang raya dia pergi ziarah kubur. Salah tu saya. Ya, sebab ulama kata raya pertama adalah waktu yang paling afdal untuk kamu saling bermaaf-maafan dengan tetangga, ahli keluarga, kaum kerabat. Sebab tu dalam sirah Nabi SAW, Nabi tak pernah ziarah kubur hari pertama raya juga. Bukan nak kata tak boleh, boleh, tapi tak kena pada konsep sunnah itu. Tak mencapai kepada maksud matlamat sunnah. Ya, Nabi ziarah minta ampun pada orang yang hidup. Raya kedua nak pergi tak ada masalah. Nak duduk seminggu pun tak apa. Ya, itu contoh dah tuan-tuan. Ya. Maksudnya raya kedua kita tunaikan pula hak kepada dengan orang yang telah pun mati. Ya, kalau ada orang kata jumlah kita ziarah kubur, tak apa. Ni kita utamakan orang hidup dulu. Ya, esok kita pergi ziarah. Ya, okey, settle. Tak ada masalah. Ya, kalau dia berziarah kubur boleh mengingatkan kita kepada mati, atau kita melihat saat orang disemadikan. Kemudian ziaratul marid, kita menziarahi orang yang ditimpa musibah atau orang yang sedang sakit. Ya, dengar sahabat kita sakit, pergi ziarah. Kalau takat kita call je, tak dapat rasa ingat kepada mati itu, tapi kita ziarah, tengok saat dia sedang sakit, tengok dia ditimpa musibah, ya, macam-macam bentuk musibah yang ditimpakan kepadanya, maka tidak kurang kita ingat bahawa ini giliran dia. Mungkin satu ketika giliran kita pula ditimpa dan diuji sebegitu. Dan kalau kita menziarahi orang yang sedang sakit, doa dia mustajab. Barangkali kalau kita minta dia doakan kepada kita agar dijauhkan daripada musibah, ya, bila kalau seandainya kita pula ditimpa musibah, orang lain pula akan datang dan mendoakan kepada kita. Ya, sebab itu Nabi SAW ajar kita satu doa tuan-tuan. Doa ni kalau tuan-tuan baca, nampak satu musibah, insya-Allah dengan izin Allah, Allah tak timpakan ke atas kita musibah seperti mana yang kita melihat orang tu tertimpa oleh musibah. Ya. Doa dia, alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Boleh hafal terus tuan-tuan. Ini Imam Syafi'i berkata, ya, iaitu alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang afani, yang telah pun memberikan keafiatan kepada diriku, mimma btalaka bihi, daripada apa yang engkau sedang uji kepada seseorang ini, wa faddalani, dan engkau telah melebihkan aku, ala kathirin, berbanding sekalian orang-orang yang lain, mimman khalaqa tafdilan, daripada orang yang kau ciptakan dengan beberapa kelebihan. Nabi kata barang siapa yang membaca zikir ini saat dia melihat musibah berlaku, maka Allah SWT akan menghindarkan dia daripada ditimpa musibah apa yang dia sedang lihat. Kita kalau nampak kemalangan, nampak orang tayar pancit, kita buka
buka, tengok baca Alhamdulillahilladzi. Kita terima kasih pada Allah. Allah tak bagi kita musibah macam mana orang tu kena. Ini tidak. Mat, saya bocor ke tuan? Saya bocor. Okey, pandai-pandai lah bagi komen dia. Alhamdulillah itu. Mau geram juga kau tu. Dia ingat ke nak menolong ke, nak tolong dia liput pun jadilah. Dia tanya kapal je. Okeylah Ustaz, dia boleh tak tanya kapal langsung. Ya. Baik. Kemudian hadirin dikasihi yang dirahmati Allah, kata para ulama lagi adalah saat kamu hendak tidur, ingatlah kamu kepada mati. Sebab Nabi kata apa? An-nawmu akhul maut fa inna ahlal jannati la yanamun. Sesungguhnya tidur itu kawan karib adik-beradik kepada mati. Sebab tu saat orang sedang tidur, dia hampir pada mati. Jadi saya sekarang pagi biasa boleh semua ramai orang hampir pada mati. Maka itu terjadi. Ya. Sebab Nabi kata tidur itu sahabat kepada mati. Sebab saat kita tidur, roh kita keluar. Sebab itu dia sama konsep dengan mati. Sebab Allah sebut dalam Quran, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah yatawaffa, yang mematikan jiwa-jiwa manusia hina mautiha, saat dia mati ataupun saat dia tidur. Allah kata waktu tidur pun aku matikan dia. Sebab kita tak tahu apa yang berlaku saat kita tidur. Ya. Itu nak menunjukkan orang yang mengalami azab kubur, benar ataupun tidak, adalah saat kita sedang tidur, roh kita mengalami mimpi-mimpi yang pelik, dia boleh memberi kesan kepada jasad. Ya. Boleh beri kesan. Kalau kita mimpi tak baik, muka kita pun gerak, peluk-peluk. Itu nak menunjukkan hakikat lepas mati pun itulah keadaan kita, dan keterikatan antara roh dan jasad. Lepas tu buku saya ajar kalau orang sedang tidur, gerak dia pelan-pelan. Nabi pun ajar gitu. Jangan jerkah dia, tuan-tuan tahu jerkah, jerit, woi bangun. Takut roh dia mimpi tu tuan-tuan, waktu dia tengah tidur, roh dia duduk kat London jauh tuan-tuan, berapa ribu kilometer nak balik pergi jasad. Tuan-tuan jerkah dia, takut tak sempat balik, jam tengah jalan, habis dia shutdown terus tu sekali. Kena pula ada sakit jantung, jangan ambil tu. Baik. Jadi hadirin dikasihi yang dirahmati Allah Subhanahu taala, saat kita tidur, kenapa? Kerana bila orang nak tidur, dia teringatkan, kalaulah aku tidur, barangkali aku tak boleh bangun kembali pada selepas daripada ini. Mungkin aku dah tak boleh lagi nak beramal selepas daripada ini tuan-tuan. Maka di situ sebelum kita tidur, kita dapat berbuat beberapa istighfar, kita dapat buat taubat, kita dapat berikan kemaafan kepada orang yang melakukan kesalahan kepada kita, dan kita mohon kepada Allah agar memaafkan terhadap kita. Mungkin cara-cara ini yang diajarkan oleh para ulama boleh menjadi asbab untuk menghindarkan kita agar kita sentiasa ingat kepada mati. Ya, maksudnya kalau kita nak tidur saja teringatkan, mungkin tidur ini boleh membawa kepada mati kita dan mengurangkan kita terhadap tidur dan melebihkan kita kepada amal ibadat. Baik. Kemudian hadirin dikasihi yang dirahmati Allah, iaitu kita melihat perbuatan amalan-amalan orang-orang yang saleh. Ya, bila kita tengok amalan orang saleh berbanding amalan kita, ingat kita kepada mati nanti. Tengok amalan dia, ya Allah, amalan dia banyak. Kalau Allah matikan dia sekarang pun, barangkali dia rasa diri dia itu sudah mencukupi bekalan. Kita tengok tu, kita ingat pada mati. Bukan senang. Kita nak tengok sahabat-sahabat kita, cuba kita perhatikan. Sebab itu Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu, dia katakan, kalau sahabat yang baik, sahabat yang hebat, kamu perhatikan dia, kamu mendapat kebaikan pada 3 perkara yang ada pada dirinya. Yang pertama, saat kamu berbicara dengan dia, bersembang dengan dia, bila kamu berpisah daripadanya, dia tidak membiarkan kamu, melainkan dia memberikan sedikit nasihat ataupun input ilmu yang baharu kepada kamu. Lepas habis sembang kepada Muhammad, tak apa nak sembang, tak ada masalah. Lepas habis sembang, aku dapat satu ilmu lah dari hidup sembang tadi, daripada kata si Haji Fulan-Fulan, aku dapat satu ilmu baru. Bagus ilmu dia, dia satu benda yang mengingatkan kita kepada kebaikan, boleh kita sampai kepada orang lain. Ya, itu satu. Yang kedua, apabila kamu melihat kepada amalan soleh dia, cara dia melakukan ketaatan ibadatnya, maka akan mengingatkan kamu akan kurangnya amalan kamu
dan ingatkan kamu akan saat mati kamu dalam keadaan bekalan kita tidaklah mencukupi berbanding dengan bekalan apa yang telah pun dilakukan. Ini tanda-tanda orang yang baik di amalannya. Yang ketiga, hadirin sekalian, melihat kepada peribadinya ataupun akhlak, ya. Apabila melihat kepada akhlak dan peribadinya, maka dia memberikan dia macam menyuntik sesuatu semangat atau memberikan kekuatan kepada sahabatnya itu agar sahabatnya rajin untuk berbuat kebajikan. Ini pesanan yang Umar bin Abdul Aziz pesan pada anak dia. Kalau kamu tengok 3 perkara ini yang ada pada seorang yang kau bersahabat dengannya, maka janganlah kau meninggalkannya. Kerana bila kau meninggalkannya, kau telah meninggalkan kebaikan pada dirimu, kerana dia sentiasa mengingatkan kamu akan akhiratmu. Ya? Baik. Sebab itu di dalam hadis Nabi SAW, tuan-tuan, Nabi SAW menyebut akan datang nanti pada saat akhir zaman sebelum berlakunya kiamat, bila seseorang di kalangan orang beriman dia melintasi di kawasan kubu-kubu orang-orang saleh, dia akan terasa dalam hatinya, bilalah pula giliran aku nak bersama dengan mereka. Ya, akan datang zaman Nabi kata orang yang saleh dia tak tahan dengan suasana fitnah, dengan suasana kerosakan yang ada pada masa sekarang ni. Dia tak boleh hidup dalam suasana berbagai bentuk maksiat berleluasa, sampai dia pergi ziarah kubur kawannya. Dia kata, ya Allah, bila pula giliran aku untuk aku bersama dengan sahabat-sahabatku yang saleh? Akan ada. Jadi ulama kata kalau kita doa untuk mati demi menyelamatkan agama kita daripada kita terpengaruh dengan benda yang tidak baik, itu hukum dia harus. Ya, tapi kalau doa sahaja nak mati tak boleh. Ya Allah, lebih baik matilah aku ni, pasal penyakit aku dah tak boleh nak baik dah. Itu haram. Ya, kerana dia minta mati kerana sesuatu musibah yang Allah duga padanya, minta dia kepada mati, haram. Ya Allah, ya aku adalah anak ramai, dia tak boleh cukup matikan seorang. Jangan haram. Ya, dia tengok dia yang mati. Ya. Baik. Jadi ini disebutkan beberapa perkara yang disebutkan oleh para ulama yang patut kita tanamkan atau boleh menghadirkan perasaan ingat kita kepada mati, wal bila, dan ingat kita kepada saat kita berada di alam kubur. Pada saat itu kita akan dibinasakan dan tidak ada sesuatu yang dapat membantu melainkan daripada amalan soleh. Kerana itu Nabi menyatakan, wa man arada al-akhirata taraka zinatad dunya. Barang siapa yang nak kepada akhirat, dia kena tinggalkan perhiasan dunia yang berlebihan itu. Sebab tu saya ingat kata Imam Ahmad bin Hanbal, dia kata apa? Dia sebutkan dalam kata-katanya, ad-dunya darun liman la daralah, wal akhiratu darun liman lahu dar. Bahasa orang solat ni sedap tak? Bunyi macam sama je, ya? Tetapi makna dia tinggi. Dunia adalah merupakan tempat bagi orang yang tidak ada tempat tinggal baginya. Dunia adalah merupakan satu tempat bagi orang yang tidak ada tempat. Maksudnya orang yang dunia ni adalah tempat yang kita tak boleh duduk lama di sana. Man la daralah, orang yang tak ada tempat berpindah randah apa semua. Dunia patutnya dijadikan sebegitu, sebagai tempat yang bukan untuk kita menetap lama, tetapi untuk kita berpindah-pindah. Ya. Wal akhiratu darul liman lahu dar. Adapun akhirat adalah satu tempat penginapan bagi orang yang ingin menetap dan menginap di situ. Itu maksud dia. Sebab itu kata Imam Ahmad, waman, barang siapa, saya terjemahkan dalam sebuah itu, dan barang siapa yang ingin menempatkan tempat yang tetap di dunianya, maka dia akan hilang tempat di akhiratnya. Ya. Sebab itulah di dalam hadis Nabi pun Nabi menyatakan bahawa barang siapa yang menyibukkan hatinya kepada Allah, ya, dan jasadnya kepada akhirat, maka Allah akan datangkan baginya akhirat dan juga dunia. Dunia itu akan datang sembah dia sendiri. Saya tak ingat mantannya tuan-tuan, tapi ada disebut dalam kitab apa ni, Targhib dan Tarhib. Dan barang siapa yang tunduk sembah kepada dunia, maka akhirat akan meninggalkannya. Dia dapat dunia, tetapi lama-kelamaan dunia juga akan meninggalkan. Maksudnya akhirat confirm dah tak dapat. Dunia dia dapat,
tetapi di penghujung-penghujungnya dunia itu akan meninggalkan dia. Dia rasa dunia ni makin jauh. Sebab itu kalau orang kejar dunia, tuan-tuan, dia dah beli satu pakaian yang dia nak, dia nampak pakaian yang baru, dia nak beli pula pakaian baru. Kata Imam Ghazali, kenapa pula dia nak beli pakaian baru itu? Bukan kata nak beli pakaian baru tak boleh. Maksudnya kalau itu matlamat yang dia kejar di dalam kehidupan dia, dia rasakan bahawa dia dengan dunia itu masih jauh lagi. Dia cuba kejar dunia pergi lagi jauh. Dia cuba kejar, dunia pergi lagi jauh. Sampai dia rasa, sampai bila pun dia tak akan puas. Tapi kalau dia kejar akhirat, dia nampak akhirat itu begitu hampir dan dekat dengan dia. Dan daripada asbab dia mengejar akhirat itu, dia akan mendapat sampingan daripada nikmat-nikmat dunia yang mendatang. Jadi kerana itu dalam hadis ini menyebut faman fa'ala dzalik faqad istahya minallahi haqqal haya. Barang siapa yang melakukan seperti mana yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW ini, meninggalkan perhiasan dunia, maka itulah hakikat orang yang telah pun menanam perasaan malu dia kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Ya, wallahu ta'ala alam. Sekadar itulah tuan-tuan. Nanti insya-Allah di dalam kuliah kita yang akan datang, kita akan sambung dalam bab yang ke-18. Bab maja'a mandana nafsuhu, iaitu bab dalam mengkhabarkan bagi orang-orang yang ingin menghisap dirinya sebelum mati. Jadi kita bincang tentang tinggalkan perhiasan dunia. Di bab ke-18 menceritakan tentang kaedah ataupun konsep kita melakukan muhasabah. Dan ada pembahagian kategori muhasabah. Sebelum beramal ada muhasabah, jenis-jenis muhasabah lah. Ketika beramal ada muhasabah, selepas beramal pun ada muhasabah. Dan ada beberapa tingkatan dia yang telah dibahagikan oleh para ulama. Dan insya-Allah kita akan bincangkan jika diizinkan oleh Allah SWT. Jadi sekadar itulah apa yang baik daripada Allah. Segala yang kurang dan kelemahan daripada saya sendiri, saya mohon banyak kemaafan. Sekiranya terdapat kekurangan ataupun terkasar bahasa atau tertulis hati dan sebagainya, apa yang baik daripada Allah, segala yang kurang daripada saya sendiri, kita tambah dengan tasbih kafarah. Surah wal-'asr, subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.